Tes. Nak sebut Ustaz. Daud bin Ali At-Tuwani. Lahir. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya maulana fansurna 'alaihim ajma'in wa amma ba'd. Alhamdulillah, pertamanya syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala di atas limpah kurnia keizinan Allah Azza wa Jalla. Kita dapat sama-sama pada hari ini berkampung pada hari yang terakhir, hari yang ketiga di dalam program Perkembangan Sunnah siri yang ke-8 yang mengangkat tema membantah syirik, menghapus khurafat. Dan siri aktiviti pengisian ilmah kita pada petang ini diteruskan lagi dengan forum kita pada petang ini dengan tajuk topiknya yang begitu sinonim dengan alam Melayu, juga saya boleh fikir alam Nusantara, iaitu tajuk yang akan kita bincangkan pada petang ini ialah sihir dan perbomohan. Jadi sebelum kita memberikan ruang kepada gandingan ilmuwan kita pada petang ini, terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan para panel yang mungkin tidak diperkenalkan pun rata-rata seluruh mungkin dah kenal. Tapi sebagai memuliakan tetamu kita pada hari ini, kita nak memperkenalkan panel kita yang pertama, iaitu yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Daud bin Dalib At-Tuwani. Beliau berasal daripada Jasin, Melaka. Beliau dari sudut tempat pengajiannya telah pun menuntut ilmu di Ma'had Al-Ahmadi Al-Islami Sungai Udang, Melaka. Kemudian di Ma'had Darul Anwar Kampung Pulau Melaka, Kota Baru, Kelantan. Pondok Baitul Qura Sungai Udang, Melaka. Universiti Abdul Malik As-Saadi Tetuan, Morocco. Dan Universiti Al-Qarawiyyin Tetuan, Morocco. Beliau sekarang juga merupakan seorang guru bahasa Arab di Sekolah Kebangsaan Kampung Camek, Keluang, Johor. Beliau selain itu juga merupakan pengurusi Badan Dakwah dan Kebajikan Ibnu Al-Qayyim Negeri Johor, juga merupakan ahli jawatankuasa Ikram Keluang, juga merupakan pengurusi grup pecinta hadis Keluang Negeri Johor. Alhamdulillah, ustaz kita ini adalah berasal dari negeri Johor dan datang dari negeri Johor, akan berkongsikan ketentuan pada petang ini. Dan panel kita yang kedua, iaitu yang tidak lain dan tidak bukan, yang berbahagia Ustaz Kapten Muhammad Asri bin Abdul Khalid, Kapten Bersara Muhammad Asri bin Abdul Khalid, berasal daripada Pantai Remis, negeri Perak, dan tidak asing di negeri Perlis, sering berkunjung memberikan ilmu kepada warga negeri Perlis. Beliau merupakan pesaraf tentera dan kini merupakan pendakwah. Pengalaman bekerja, beliau merupakan guru di MRSM Kelantan. Beliau juga merupakan tentera di bahagian Kagat. Beliau dapat pendidikan awal di Mata Mamun Al-Ustar. Beliau berkelulusan dalam bidang syariah dan pengajian Islam di Mu'tah University Jordan, dan jawatan sekarang beliau adalah pengurusi NGO Green Project Malaysia, juga merupakan penasihat pertubuhan poligami Harmoni Malaysia. Jadi alhamdulillah, kedua-dua gantingan ilmuwan kita pada petang ini akan mengupas tajuk yang begitu dekat di hati kita, iaitu sihir dan perbomohan ini. Bila dengar Kapten pertubuhan poligami harmoni ini, rasa senyum lebar. Tapi ini jangan tersihir dengan jawatan-jawatan ini.
kita akan sihirkan kita dulu dengan ilmu dan akan dikupas oleh dengan panel kita pada petang ini. Jadi sebagai mukadimah ruang bicara kita pada petang ini, kita nak pergi kepada yang berbahagia Ustaz Daud. Jadi Ustaz Daud sebagai mukadimah, mungkin masyarakat Melayu juga masyarakat alam Nusantara ni, sihir dan bomoh ni memang sangat rapat. Jadi mungkin juga sebahagian kita nak tahu terlebih dahulu apa yang dimaksudkan dengan sihir dan mungkin apakah jenis-jenis sihir. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Tamunya saya mengucapkan terima kasih kepada tuan pengurusi kita Ustaz Faidi di atas kalam mukadimah dan juga pengurusi majlis tadi Ustaz apa nama? Amir. Ustaz Amir. Ustaz Amir di atas kalam mukadimah sebentar tadi, dan insya-Allah saya telah ditugaskan untuk kita sama-sama membincangkan berkenaan forum pada hari ini, iaitu berkenaan dengan sihir dan perbomohan. Mungkin kita boleh combinekan sihir, dia akan talazum, akan bersama dengan perbomohan, dan perbomohan akan talazum bersama dengan sihir. Dia akan talazum, mutalaziman, dia akan saling berkait di antara keduanya. Sihir dan perbomohan tak akan lekang. Dan kalau kita lihat kepada makna asal perkataan sihir itu sendiri, asal daripada perkataan sahara, mempunyai beberapa makna lah kalau kita nak ikut dari sudut makna. Iaitu sahara, kalau yang diistilahkan oleh al-Imam Ibn Qudamah mengatakan sarfu syai' an wajhihi, suatu perkara yang nampak tidak hakiki, benda yang lain nampak lain. Dan Fakhruddin Ar-Razi dalam kitab dia, dalam tafsir Mafatih dia mengatakan juga as-sihr itu ialah ma khafiya sababuh, apa yang tidak diketahui secara pasti sebabnya. Dan kalau kita melihat ke dalam dewan bahasa pun benda yang sama dia akan ulang, iaitu ma khafiya sababuhu itu diterjemahkan saja apa yang kurang jelas sebab-sebabnya. Itu perkataan sahar. Tapi ada juga perkataan-perkataan lain yang berkongsi dengan makna sahar. Antara lain perkataan sahar adalah kita kata akhirul lail, iaitu suatu waktu yang berada di antara tengah-tengah malam. Disebab apakah dinamakan sahur pada tengah-tengah malam, pada waktu sebelum subuh kita bersahur? Kerana fa inna khafiya waqtuhu, kerana waktu itulah waktu-waktu yang samar-samar, waktu yang bukan semua orang bangun. Kemudian di antara makna sahar lagi adalah sihratul mar'ah, iaitu kesihiran, keterpersonaan seseorang terhadap seorang perempuan dipanggil sebagai sihir. Bahkan Arab menamakan kepersonaan perempuan dengan nama sihir. Jadi kita boleh rangkumkan makna sihir itulah benda yang umud wal khafi, iaitu benda yang kurang jelas, benda yang samar-samar, dan juga benda yang mempesonakan. Sehingga kan Arab ni, dia kalau menamakan sesuatu perkara itu benda yang dia tak suka, dia akan namakan dengan benda-benda yang bermaksud tertutup. Macam sahar ni, antara maksud dia tertutup juga. Antara benda lain, khamar itu pun tertutup. Kalau kita katakan khimar, perempuan punya tudung kita panggil khimar, kerana dia menutupi sehingga ke dadanya. Dan arak dinamakan khimar. Kebanyakan orang kata khimar dinamakan khimar kerana dia menutup akal. Mungkin boleh diterima, tetapi asal muasal perkataan khamar adalah kerana cara pembuatannya ditutup dengan tempayan, ditutup dengan bekas tempayan. Jadi benda-benda yang bermaksud menutup akal, menutup realiti, semua perkara bermaksud menutup, Arab akan menggunakan nama-nama yang bermaksud menutup untuk perkara yang tak sihat, untuk perkara yang buruk. Contoh lain lagi perkataan jannah, benda yang tertutup juga. Jin, kita terkait dengan jin juga. Jin pun benda yang perlu disekalikan dengan sihir dan perbomohan. Tapi jin kafir lah. Jin
Kerana perkataan jin ni asal muasal dia adalah benda yang tak nampak. Setiap yang tak nampak Arab panggil sebagai jan. Antaranya jin ni tak nampak. Al-junun, gila, tak nampak. Al-janin, yang berada dalam perut, tak nampak. Al-jannah, yang berada di syurga, benda yang tak nampak. Jadi benda-benda yang diorang namakan sebagai yang tak nampak, dia ada terms perkataan mereka gunakan. Jadi kita tahu itu perkataan sihir. Dan jika kita melihat kepada makna yang terangkum, makna yang terangkum dari sudut istilah, dari sudut lugawi, dari sudut bahasa, kepada makna sihir, antaranya Ibnu Qudamah juga membawakan suatu takrifan terhadap sihir ni. Antaranya dia sebut apa? Kullu qa'ad wa kullu ruqan wa kullu za'aim yu'athiru fil qulub wal abdan yuqtal wa yumrad wa yufarriqu bainal mar'i wa zawjih fa huwa sihr. Apa benda yang berbentuk ikatan-ikatan, bacaan-bacaan, mentera-mentera, yu'athiru fil qulub wal abdan, yang boleh memberi kesan terhadap hati, jiwa dan fizikal seseorang, yumrid wa yuqtal, yang mana kadang-kadang dia boleh memberikan orang tu sakit, boleh menyebabkan orang tu mati, terbunuh. Wa yufarriqu bainal mar'i wa zawjih, dan juga boleh menyebabkan suami isteri itu terpisah, maka itu adalah sihir. Jadi kalau kita rangkumkan antara ciri-ciri sihir yang perlu ada, yang pertamanya, sihir ini dia perlu ada ritual. Sifat sihir itu sendiri dia ada ritual. Dan selalunya ritual yang digunakan dalam sihir, dia datang bersama dengan i'tiqad. Yang mana kalau kita menemu ramah para pengamal sihir ni, mereka akan mengatakan kalau kau baca mentera, kau kena berdatang bersama dengan yakin bahawa dia akan datang. Apa yang kau seru, kau kena yakin dia akan datang. Kerana jika kau tak datangkan bersama dengan i'tiqad terhadap seruan tersebut, maka kau punya ilmu tak akan menjadi. Itu adalah apa ya? Kalau saya quote daripada jurnal-jurnal tentang sihir, jurnal di USM ada, di UKM ada, mereka mengatakan kebanyakan pengamalnya mensyaratkan i'tiqad. Kau kena yakin bahawa orang yang seru tak akan datang. Bersama dia ada ritual. Yang kedua, dia ada mantra dia. Dia ada bacaan mantra dia. Selalunya bacaan tersebut tidak difahami. Dan juga dia ada mantra, dan dia juga ada rajah-rajah yang perlu dilukis. Dia mesti ada wasitah. Di antara wasitah dia apa dia? Jalan tengah. Jalan tengah dia di antaranya apa? Ikatan-ikatan benang, gantungan-gantungan, lukisan-lukisan rajah. Kemudian bacaan-bacaan mantra. Dan selalu kalau kita tengok sifat bacaan mantra Nusantara, sebelum dia memanggil makhluk yang ingin diseru tersebut, selalunya dia akan kata, aku tahu asal usulmu. Kerana para pengamal ini diajar memang dia kena sebut, dia tahu asal usul orang tu, supaya dia boleh control over makhluk yang dia seru tersebut. Kena ada mantra. Kemudian dia pasti akan mendatangkan kesan buruk, sama ada kepada akal fikiran seseorang ataupun fizikal seseorang. Dia akan mendatangkan kesan buruk. Jadi yang akan datang ni saya akan cerita berkenaan dengan santau di dalam Nusantara Malaysia. Jadi kalau kita tengok, kalau perkataan sihir itu sendiri dalam Al-Quran, kalau kita tengok Al-Quran, terma sihir selalunya dikaitkan dengan labelan ataupun tuduhan orang-orang kafir kepada para nabi dan rasul. Mereka banyak menggunakan wa innahu lasahirum mubin, sesungguhnya dia adalah ahli sihir yang nyata. Di antaranya juga dalam Quran menyebut, ayat Quran pun orang kafir menamakan sebagai sihir. Begitu juga al-ba'su, kebangkitan daripada kematian, juga orang kafir namakan sebagai sihir. Dan sihir dalam Quran kita tengok, seperti mana Allah telah sebutkan dalam Quran, walamma ja'akum rasulun min indillah musaddiqul lima baina aydihim nabaza fariqan minal ladzina utul kitab Allah wara'a zuhurihim, mereka meninggalkan dia di belakang mereka. Bermakna bila datangnya Rasulullah kepada mereka, di dalam kitab mereka sendiri, maktubun baina aydihim,
tertulis dalam kitab-kitab mereka tentang kedatangan Rasul tersebut. Nabaza fariqum minal ladzina utul kitaba kitaballahi wara'a zuhurihim. Sebahagian daripada orang-orang para pendeta Yahudi ni, mereka kalau kita tengok terjemahan, dia kata mereka meninggalkan kitab-kitab mereka. Mereka bukan meninggal kitab mereka, tapi mereka mengambil sebahagian dan mereka meninggalkan sebahagian. Dan apa kesannya bila orang meninggalkan sebahagian daripada ajaran Al-Quran, orang meninggalkan sebahagian daripada ajaran kitab Allah, kesannya apa? Wattaba'u ma taslu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihra. Bila mereka meninggalkan kitab Allah, mereka akan mengikut apa? Kata-kata syaitan. Yang mana kata-kata syaitan tersebut ketika pemerintahan Sulaiman alaihissalam, mereka telah mengkafirkan syaitan, mereka telah mengkafirkan Nabi Allah Sulaiman. Jadi Allah berkata wama kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru. Bukanlah Nabi Sulaiman itu yang kafir, kerana kepercayaan Nabi Sulaiman sebagai kafir adalah kepercayaan orang-orang Yahud. Mereka percaya bahawa Sulaiman itu kafir. Disebabkan apa? Disebabkan mereka mengatakan bahawa terdirinya kerajaan Sulaiman itu adalah berdasarkan daripada pertolongan jin-jin. Yang kafir ke yang kafir ke yang beriman di atas pertolongan jin tersebutlah mereka mengatakan bahawa Sulaiman itu kafir. Jadi yang pertama yang kita nampak kat situ adalah ayat Quran menyatakan bahawa pengamal kafir dinamakan sebagai nama kafir kat situ ialah pengamalan sihir, bukan sifat kafir. Kalau kita tengok dalam kitab Tahrir wa Tanwir, Toha bin Ashur ada sebut berkaitan dengan hal tersebut. Dia mengatakan perkataan kafir, kafir itu sendiri adalah terma khusus untuk dinamakan kepada pengamal sihir. Sama ada itu golongan pendeta-pendeta Yahudi, mereka mengamalkan sihir, itu adalah kafir. Allah kata yu'allimuna, mereka mengajarkan sihir-sihir. Wa yufarriqu bainal mar'i wa zawjihi, yang mana kesannya apa? Boleh memisahkan di antara suami dan isteri. Jadi apabila kita tengok yang mengajarkan sihir itu sendiri adalah berpunca pada syaitan, laknatullah. Ada setakat itu sajalah mungkin kita sebagai mukadimah pada persiapan kita, insya-Allah. Alhamdulillah, terima kasih kepada yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Daud di atas mukadimah perbincangan kita pada hari ini. Saya kira mukadimah yang cukup bertenaga untuk kita sama-sama di suasana petang yang sayup ini. Kalau di luar sekarang ni tengah panas lili. Jadi lebih panas lagi dengan perbincangan mukadimah yang bertenaga oleh Ustaz Daud kita ini. Jadi kita nak teruskan ruangan bicara kita pada tahun ini dengan kita nak beralih ke panel kita yang kedua, iaitu yang berbahagia Ustaz Kapten Basyara Asri. So Ustaz, bila sebut tentang sihir dan bomoh ni atas apa nama pula, bawang ke, dukun ke, apa nama pun, hari ini bukan sekadar kempen di pasar malam ataupun kalau di Perlis disebut nat, pasar pagi dan sebagainya. Bahkan penjemaan ataupun marketing, promosi kepada bomoh itu meluas hingga ke laman media sosial termasuk TikTok yang ramai anak-anak muda pada hari ini menontonnya. Dan lebih canggih lagi, mereka ini membaluti bomoh itu dengan alunan ayat Al-Quran, selawat dan sebagainya. Dan lebih menampak hebat lagi apabila bomoh ni boleh cakap tentang hal-hal yang ghaib, hal-hal yang siapa pun tak tahu, dia seorang boleh tahu. Jadi Ustaz, dalam kesempatan ni, macam mana bomoh ni boleh tahu benda yang ghaib? Mungkin ada entiti yang di belakangnya, ataupun mungkin ada siapa, macam kalau dalam filem Piramli tu dia ada belakang yang tolong hantar tu kan. Jadi macam mana benda ini boleh berlaku? Dan sekalipun kalau benar benda itu ghaib, itu betul-betul yang disebut itu betul berlaku, apakah ada satu kuasa yang mempengaruhi sehingga boleh buat bomoh pawang ni menjadi hebat di kacamata orang? Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Terima kasih Ustaz Faidi, Ustaz Daud, dan kami diberi tugas pukul 2 hingga pukul 3 ni, satu tugasan yang berat. Mungkin tuan-tuan bila dengar biodata tu mengharapkan tajuk poligami,
Yang tu kita cerita kat kedai nasi Arab mah, tak cerita kat sini. Baik, saya bila dapat tajuk ni, kita rasa tajuk ni dia perlu satu seminar seharian dengan pakar-pakar yang bercakap tentang isu ni. So apa pun dalam tempoh lebih kurang sejam ni, kami target supaya dapat sedikit membuka mata terhadap isu sihir dan lebih-lebih lagi perbomohan yang menjadi ikutan dalam ramai masyarakat di Malaysia ni. Baik, sebenarnya macam Ustaz Daud cerita tadi ni, dia antara bomoh dengan sihir ni dia ada persamaan dan ia juga ada perbezaan. Ia juga ada perbezaan. So persamaan yang pertama yang saya nak bincang pada hari ini adalah mereka menggunakan bantuan jin dan syaitan, kan? Cuma bezanya ialah kalau sihir guna bantuan jin dan syaitan ini untuk mengkhayalkan orang, menyakiti orang, memisahkan orang, kan? Dia begitu. Bomo menggunakan khidmat jin dan syaitan ini adalah untuk meramal ataupun membuat tilikan, ataupun nak tahu benda-benda yang gaib. So itu bezanya. Cuma kita nak sebut, bila sebut ramalan, dia ada kaitan dengan maklumat yang diberikan oleh jin kepada bomoh tersebut. Bila sebut tentang ramalan, ia ada kaitan dengan maklumat yang diberikan oleh jin kepada bomoh tersebut. Okey. Sebenarnya sebelum kedatangan Nabi SAW, pencurian maklumat di langit ni, di pintu langit sangatlah banyak. Cuma selepas kedatangan Nabi itu, saya tak tahu betul tak bahasa saya, pencurian. Pencurian tu dah agak kurang. Dia ada sebab nanti kita sebut. Cuma dalam sebuah hadis Nabi SAW, ada seorang sahabat tanya, hadis ni hadis Bukhari, "Ya Rasulullah, innahum yuhaddithuna ahyanan bi syai'in fayakunu haqqan." Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tilkal kalimatu minal haqq yakhtafuha minal jinni fayaqurruha fi udhunin walihi fayakhlituna ma'aha mi'ata kadhbah." Sahabat tanya, "Wahai Rasulullah, bukankah kadang-kadang apa yang mereka cakap ni betul?" Sahabat tanya. Kemudian Nabi kata, ucapan yang betul itu hasil daripada curian jin. Jin yang curi maklumat, kemudian bisikkan pada telinga wali-wali mereka, pada bomoh-bomoh ni. Cuma Nabi sebut, lantas mereka menambahkan dengan 100 pembohongan. Bagi satu, tambah lagi 100 pembohongan. Okey. Sebab tu kalau kita tengok kadang-kadang bila pergi jumpa bomoh, barang hilang, dia kata bukan orang jauh, kan, orang dekat-dekat juga, sikit je, boleh jadi jin bagi maklumat yang tu je. Tapi dia akan tambah. Akhirnya bila kita balik, dia kata jiran-jiran juga. Kita balik rumah tu, kita fikir jiran depan ke belakang, jiran kanan ke kiri. Akhirnya menjadi permusuhan antara kita dengan jiran hasil daripada tilikan bomoh tersebut. Tuan-tuan ingat lagi apa yang berlaku pada salah sebuah institusi pendidikan, kan? Yang pelajar tu dituduh curi laptop, kemudian didera sampai mati, letak serika sampai mati. Bila masuk kes mahkamah, pelajar-pelajar ni bagi tahu pergi jumpa bomoh bagi tahu dia curi. Nampak? Baik. Jadi sebelum kedatangan Nabi, jin-jin ni lebih mudah dapat maklumat. Tengok dalam surah Al-Jin, wa anna lamasna as-samaa'a fawajadnaha muli'at harasan shadidan wa shuhuba. Kata jin, Allah berfirman, kata jin, dia kata sesungguhnya kami ni cuba untuk nak tahu rahsia langit, dan setiap kali kami nak cuba dapat, kami dapati panah-panah yang menuju ke arah kami. Kemudian wa anna kunna naq'udu minha maqa'ida lis-sam',
faman yastami' al-ana yajid lahu shihaban rasada. Dan kami dulu, dia kata, kami dulu ada tempat duduk, ada pot. Jin dulu dia ada pot untuk nak curi maklumat. Cuma dia kata sekarang ni setiap kali kami duduk situ kena panah dengan malaikat. Tak sama macam dulu. Sebab itu apa yang bomo-bomo sekarang ni, dia punya hasil tilikan tu tidaklah setepat macam bomo dulu, tukang ramal dulu. Contoh apa yang berlaku pada Firaun dengan Nabi Musa AS. Tukang ramal Firaun ni dia kata akan datang seorang budak daripada Bani Israel dan budak ni akan jatuhkan singgasana dia. Tepat tak? Tepat. Tepat. Daripada mana dapat? Dulu mereka mudah, sebab jin kata wa anna kunna naq'udu minha maqa'ida lis-sam'. Dulu ada pot untuk nak dengar. Sekarang ni selepas kedatangan Nabi, mereka kena panah. Okey. Kemudian bomo ni dia ada beberapa cara lah dia nak buat tilikan. Ada yang tengok apa, garis tangan, ada yang tengok tarikh lahir, ada yang tengok tarikh lahir ni macam yang bintang-bintang tu sekali kan, Gemini, Virgo. Walaupun majalah, tapi sifat kepada tilikan itu umpama bomo. Tapi sayangnya kadang-kadang masyarakat Islam sendiri percaya benda macam tu. Virgo, tahun ini anda akan dapat rezeki yang banyak. Tidakkah ia sebuah tilikan? Baik. Kemudian bila kita bincang tentang ilmu ghaib yang apa nama pengusi tanya tadi ni, ini persamaan kedua antara bomo dengan tukang sihir, kerana mereka mendakwa mereka tahu perkara ghaib. So perkara ghaib ni dia ada dua, ghaib mutlak dan ghaib nisbi. Sebahagian ulama menyebut sebagai ghaib muqayyad. Ghaib mutlak ni dia terbagi pada dua. Yang pertama hanya Allah saja yang tahu. Allah sebut qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illa Allah. Katakanlah bahawa tidak ada yang mengetahui perkara ghaib yang ada di langit dan di bumi kecuali Allah. Allah saja yang tahu. Sebab tu bila dalam firman Allah tersebut, yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha fima anta min dzikraha ila rabbika muntaha. Bila ditanya kepada kamu tentang bilakah hari kiamat, ditanya kenapa kamu menyebut perkara itu, dan kepada Allah lah akhirnya perkara itu diserahkan. Maksudnya hari kiamat ni perkara ghaib, ilmu ghaib yang hanya Allah sahaja tahu. Allah sahaja tahu dan tidak diberitahu pada sesiapa pun, termasuk pada Nabi SAW. Malangnya kalau tuan-tuan ingat, pernah Barat buat kajian dulu, tahun 2012 akan berlaku kiamat, dan sebahagian orang yang percaya itu mendakwa mereka adalah Muslim. Datang 2012 dengan perasaan takut, sedangkan Nabi pun tak tahu bila berlaku kiamat. Okey. Kemudian ghaib yang mutlak yang Allah hanya beri kepada Nabi saja. Maksudnya sedikit ilmu ini Allah beri pada Nabi. Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibi ahada illa man irtada min rasulin fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasada. Allah sebut dia yang mengetahui perkara ghaib, tapi dia tidak memperlihatkan pada siapa pun yang ghaib itu kecuali pada Rasul yang diredainya. Maka sesungguhnya dia mengadakan penjaga-penjaga malaikat di depan dan belakangnya. Sebab tu Aisyah dalam hadis Sahih Muslim, Aisyah radhiyallahu anha, dia kata kalaulah sesiapa yang memberitahu Nabi tahu perkara yang apa yang berlaku esok, maka dia telah melakukan buhtan, melakukan pendustaan terhadap Allah, pendustaan yang sangat besar. Baik, muslimin muslimat sekalian, saya nak bersambung sikit lagi. Kalau nak tengoklah Nabi tak tahu perkara ghaib ni sangat banyak. Sebab tu kita perlu letak a big question mark apabila bomo dia kata dia tahu benda ghaib. Sebab Nabi sendiri pun tak tahu. Buktinya ialah apabila Nabi diracun semasa di Khaybar, seorang wanita Yahudi yang dia letak racun
kemudian dihidangkan makanan pada Nabi dan Nabi makan. Bila Nabi masuk mulut tu, kemudian daging tu bagi tahu mukjizat Nabi kan. Tapi persoalannya, kenapa Nabi masukkan dulu ke dalam mulut? Sebab Nabi tak tahu benda gaib. Kalau Nabi tahu, dah tentu Nabi takkan masukkan daging tersebut ke dalam mulut. Sebab tu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul la amliku li nafsi naf'an wa la darran illa ma syaa Allah, walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khair wa ma massani as-su'u in ana illa nadhirun basyirun liqaumin yu'minun." Katakanlah wahai Muhammad, aku tidak berkuasa mendatangkan manfaat maupun menolak mudarat bagi diriku kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah. Sekiranya aku tahu perkara gaib, nescaya aku akan membuat kebajikan sebanyak-banyaknya dan tidak akan ditimpa bahaya. Aku hanyalah pemberi peringatan dan pembawa berita gembira bagi orang yang beriman. Allah suruh sebut, Nabi sendiri pun tak tahu perkara gaib. Sebab kalau Nabi tahu, dah tentu takkan ada mudarat yang menimpa Nabi. Nabi SAW dalam perang Uhud, Nabi jatuh ke dalam lubang yang digali, patah gigi Nabi dan berdarah muka Nabi. Bukti yang lain tuan-tuan, apabila Aisyah radhiyallahu anha dituduh berzina, kan? Peristiwa berlaku pada perang Bani Mustaliq. Apabila Nabi bawa Aisyah pada ketika tu, dan kemudian Aisyah duduk dalam keduk unta tu, kemudian dia keluar untuk nak qada hajat. Biasalah pergi jauh, dan Nabi sahabat tahu Aisyah keluar. Kemudian bila Aisyah balik tu, masuk ke dalam keduk unta tu, Nabi tahu. Cuma Aisyah lepas tu dia rasa kalung dia hilang. Masa dia keluar nak pergi cari tu, Nabi tak tahu. Nabi tak tahu. Kemudian sampai satu ketika Nabi arahkan, okey, kita perlu bergerak. Setelah bergerak, Aisyah tadi ni yang pergi cari kalung, balik tengok dah tak ada apa dah. Kemudian seorang sahabat Nabi, Safwan bin Mu'attal, dia ni sweeper, dia kena pastikan semua clear dulu kan? Maksudnya dah tak ada apa benda yang tinggal, tak ada orang tinggal, tak ada barang yang tinggal. Dan dia tengok Aisyah, dia rasa risau dan dia rasa hormat, berhenti unta dia, suruh Aisyah naik. Dia pun berjalan dengan dalam keadaan yang dia risau, sebab ini isteri Nabi. Sampai di kawasan, tuan-tuan, orang munafik main peranan. Kata, tengok Aisyah ada skandal dengan Safwan bin Mu'attal, mereka telah berzina. Tuan-tuan, mula-mula Aisyah tak tahu dia dituduh, tapi dia dapat rasa bahawa Rasulullah ada sikap yang dingin pada dia kan? Sehinggalah berlaku satu peristiwa dan dia dapat tahu, dan akhirnya dia rasa sedih. Dia minta untuk balik rumah Sayyidina Abu Bakar, rumah ayah dia. Berapa lama berlaku perkara ni? Sebulan, tuan-tuan. Nabi hidup dalam keadaan isteri yang disayanginya dituduh berzina sebulan, sehinggalah Allah turunkan ayat dalam surah An-Nur. Kenapa sebulan Nabi menderita jiwanya? Sebab Nabi tak tahu perkara gaib. Berlaku kali kedua Aisyah hilang kalung, yang ni dalam peristiwa diberi rukhsah untuk tayammum. Tuan-tuan, Aisyah bila hilang kalung, Nabi perintahkan sahabat untuk cari kalung tu kan? Kalau ikutlah, Nabi duduk sebentar, kalung ni bukan mana-mana ni, ada bawah unta. Patutnya Nabi ikut, Nabi mesti lebih tahu. Tapi ia tidak berlaku. Nabi arahkan sahabat cari kalung, sehinggalah akhirnya tak jumpa. Unta bangun, rupanya duduk bawah unta. Rupanya hebat lagi bomo pada Nabi. Baik. Kemudian jangankan masa depan, maknanya masa yang berlaku waktu itu pun Nabi tidak tahu. Bukan Nabi SAW sahaja, bahkan Nabi-Nabi terdahulu, Nabi Yaqub AS. Bagaimana Nabi Yusuf kan, dibawa oleh saudaranya, kemudian dibawa ke padang pasir, masukkan ke dalam perigi buta. Kemudian bawa baju Yusuf AS, pergi pada Nabi Yaqub AS. Dan Nabi Yaqub bila dengar berita tu, dan dia menangis hingga akhirnya buta. Nabi Yaqub, kenapa dia menangis? Kenapa bersedih? Sebab dia sendiri tak tahu benda gaib. Nabi Sulaiman AS, yang Allah berikan kuasa yang besar memerintah jin, boleh arahkan binatang, kemudian apa lagi, angin, kekuasaan yang sangat besar.
Tuan-tuan, akhirnya burung hudhud datang bagi tahu pada Nabi Sulaiman, di sana di negeri Sabah ada seorang ratu yang memerintah. Nabi Sulaiman yang mempunyai kekuasaan yang besar tak tahu benda gaib. Baik. Kemudian ghaib nisbi, saya harap ada masa sikit lagi. Kalau tidak pinjam round kedua tu masa ni. Sebab benda ghaib ni penting sangat untuk kita bincangkan. Ghaib nisbi ni maksudnya ada sebahagian yang orang tahu, sebahagian tak tahu. So yang tahu tu tahulah, yang tak tahu ghaib bagi dia. Kan? Contoh Nabi Yaqub tadi ni dengan Nabi Yusuf. Nabi Yaqub yang apabila saudara maranya yang buang dia di perigi buta, bagi Nabi Yaqub benda tu ghaib bagi dia tak tahu. Tapi bagi Nabi Yusuf ia tidak ghaib. Ini ghaib nisbi ataupun ghaib muqayyad. Sama juga macam Nabi Sulaiman alaihissalam tadi ni. Kan? Bagi Nabi Sulaiman keberadaan Ratu Sabak ni, kan, tuan-tuan, itu ghaib bagi Nabi Sulaiman. Tapi bagi Ratu Sabak ia tidak ghaib. Kerana ia berlaku pada dirinya sendiri. Itu ghaib nisbi. Baik. Kemudian kalau kita tengok ghaib nisbi ni, ada ghaib yang terdahulu, ada ghaib sekarang, ada ghaib yang akan datang. Kalau kita tengok ghaib yang dulu, kalau cerita-cerita yang Allah tak cerita, ia ghaib bagi kita. Tapi apa yang Allah ceritakan pada kita, ia tidak ghaib. Contohnya kisah macam Nabi Yusuf tadi ni. Baik. Kemudian masa sekarang, banyak antara kita yang tak tahu apa yang berlaku. Itu ghaib bagi kita. Ghaib bagi kita. Orang hilang barang, itu ghaib bagi kita. Kemudian masa akan datang. Masa akan datang. So kita tengok masa sekarang ni, contohnya alam kubur. Alam kubur ni benda tu ghaib bagi kita, kan? Tapi tidak ghaib bagi orang yang telah melalui alam kubur tersebut. Okey. Jadi kesimpulannya, kan, daripada apa yang kita bincangkan tentang perkara ghaib ni Nabi sendiri pun tak tahu. So kalau ada seseorang yang mendakwa dia tahu perkara ghaib, kena letak a big question mark. Macam mana dia boleh tahu? So sekarang kita dah tahu bahawa jin lah yang bagi tahu, kerana jin mencuri maklumat di langit, dan hasil curian itu Nabi sebut ditambahkan dengan 100 pembohongan. Wallahu ta'ala alam. Alhamdulillah, terima kasih kepada yang berbahagia Fadil Ustaz Kapten Bersara Umar Asri di atas perkongsian berkenaan dengan bagaimana keghaiban, hal-hal yang ghaib itu boleh diketahui oleh para bomoh yang seringkali menjual cerita-cerita ghaib. Dan sudah pastilah ini semua di belakang tabirnya berlaku gerakan ataupun entiti syaitan dan juga iblis yang juga memainkan peranan penting untuk mengelirukan hati ataupun mata-mata anak cucu Nabi Adam alaihissalam. Juga kita boleh melihat bagaimana Imam Ibn Jauzi beliau bangkit menulis kitab Talbis Iblis. Ini semua supaya nak menjelaskan kepada umat supaya kita tidak terperangkap dengan permainan jeratan yang dibuat oleh iblis dan juga syaitan. Walau sehebat manapun yang kita lihat bomoh ni bagus, bomoh ni hebat, betul apa yang dia cakap, pasti ada kuasa tertentu yang bukan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hal itu sudah terang melakukan perbuatan yang syirik. Jadi kita nak pergi kepada pusingan kita yang kedua. Kita nak kembali kepada yang berbahagia Ustaz Daud. Jadi Ustaz Daud, setelah panjang lebar kita dengar perkongsian daripada Ustaz Kapten Bersara Umar Asri tentang bagaimana bomoh yang boleh mengetahui tentang hal-hal yang ghaib, mungkin Ustaz juga boleh kongsikan dengan penonton juga apa bentuk lagi pembomohan yang berlaku di alam Melayu ini, dan juga secara tak langsung mungkin Ustaz boleh kongsikan juga implikasi, kesan sejauh mana aktiviti bentuk bomoh ini memberikan kesan kepada akidah kita umat Islam. Silakan Ustaz. Bismillah. Bila kita tengok kepada jenis-jenis sihir di alam Melayu, para ulama dia tak jauh lagi dengan apa yang diulaskan oleh para ulama di negara Arab juga, yang mana para ulama di negara Arab juga mengatakan antara jenis-jenis sihir yang berlaku di tanah Arab sendiri pun dia boleh bahagikan pada 3 jenis. Pertama, at-takhayyuli,
iaitu jenis-jenis sihir yang boleh membuatkan akal seseorang itu jadi bodoh, jadi menunduk. Yang mana sihir takhayuli ini yang menyerang di sudut akal manusia, melemahkan akalnya, menjadikan dia lupa, seperti mana Nabi SAW kena daripada sihir Lubaid bin Asam, yang mana Nabi dalam riwayat Aisyah mengatakan bahawa kadang-kadang Nabi lupa benda tu dia dah buat ke belum. Itu di antara jenis sihir takhayuli. Yang mana kalau kita tengok pada jenis sihir takhayuli ni yang menyerang akal ni, dia terbahagi lagi kepada beberapa unsur. Unsur inilah unsur yang selalu golongan perbomohan gunakan, iaitu unsur air, unsur tanah, unsur api dan juga unsur udara. Bila kita sebut dari sudut unsur air, Arab terdahulu mereka akan meletakkan sihir mereka di dalam perigi-perigi manusia, dalam perigi-perigi orang. Memang tak ada kerja lah, pergi-pergi orang pergi letak sihir. So siapa yang minum, sama ada dia sakit atau dia terkena dengan sihir takhayuli ni, kesan dia di perigi-perigi orang. Sebab perigi al-abar, dia panggil perigi-perigi lah tempat minuman manusia. Jadi bila orang habis, semua yang kena tu habis. Kemudian al-hawai, iaitu secara udara. Secara udara sama macam apa yang diamalkan di Nusantara, iaitu dia dengan bantuan jin, ianya disebarkan ke udara. Jadi sesiapa yang terkena padanya maka akan terkena. Kemudian dari sudut api, yang mana kalau bangsa Arab terdahulu, mereka akan membakar tangkal-tangkal dan azimat mereka ke dalam al-farran, dia panggil. Farran ni kalau yang belajar negara Arab dia tahu lah, yang tempat buat roti tu. Kalau kat Malaysia ni yang tempat buat pizza tu, dia punya lahar itu dia panggil sebagai farran. Dia orang bakar kat situ, dan abunya mereka akan gunakan untuk ditaburkan. Itu di sudut api, udara, air dan juga tanah. Kalau tanah sama juga, mereka akan tanam di tempat yang mereka ingini, orang yang mereka ingin sakiti, mereka akan tanam unsur-unsur ini. Kemudian dia ada lagi unsur dia dipanggil sebagai unsur at-tamwih wal khid'ah. At-tamwih wal khid'ah adalah magical, iaitu khafiyatul, dipanggil sur'atul yad ataupun khafiyatul yad, iaitu kecepatan tangan. Di dalam disebut dipanggil sebagai khid'ah, benda yang memberi penipuan. Dia penipuan semata-mata. Kalau kita tengok kat Facebook tu, kita tengok kat TikTok tu, orang magic pertama sekali kita macam mana dia buat dah? Itu soalan pertama kita akan tanya. Macam mana dia buat dah? Semua pembohong yang belakang tu, semua ada trik itu. Khufiyatul yad adalah kecepatan tangan si pelaku je sebenarnya. Itu pun dimasukkan di antara jenis-jenis sihir. Kerana sihir kita jangan ingat dengan bantuan syaitan saja, bahkan dia boleh berlaku tanpa bantuan syaitan, iaitu dengan kecepatan tangan tadi, magical. Itu pun termasuk dalam maksud sihir. Kerana bila kita bincang pada maksud sihir tadi adalah mempersonakan. Dia mempersonakan, mengelabui mata. Dalam Quran ada sebut bahawa sihir yang mereka dakwakan bahawa Nabi Allah Musa bawa itu adalah sihir, dikata sahara ayunan nas wa sukirat absaruhum, mereka panggil sukirat absaruhum, mata mereka terpesona. Itu pun tak ada jenis sihir, walaupun dia boleh ada dengan bantuan jin, tak ada bantuan jin. Tetapi kalau kita tengok di belah Nusantara ni sendiri, kebanyakan amalan perbomohan dan juga amalan perbomohan dan juga sihir-sihir yang berlaku di belah Nusantara ni, kebanyakan kalau kita tengok ianya direkodkan oleh, di antara yang merekodkan amalan perbomohan yang berlaku di Nusantara ni adalah 2 orang pegawai British semasa pemerintahan British dahulu. Penaklukan British dulu di tanah Malaysia dulu, ada 2 orang pegawai British ni, mereka merekodkan dalam satu jurnal mereka tentang amalan perbomohan di Nusantara, merangkumi Indonesia dan Malaysia, iaitu Wilkinson dan R.O. Winstead. R.O. Winstead dan Wilkinson di antara 2 pegawai British yang merekodkan amalan perbomohan ni. Jadi saya tertarik untuk membawakan kepada amalan santau, amalan santau di kalangan kita di Nusantara ni. Seperti mana yang kita tahu, santau tadi, kebanyakan pengamalnya mereka membahagikan santau tu kepada 2 jenis. Satu jenis santau dipanggil sebagai santau hakikat.
Dan satu lagi santau dipanggil sebagai santau hikmat. Dan menariknya dalam jurnal tersebut, mereka menjadikan lokasi ujian mereka dan temu ramah dan temu bual mereka terhadap amalan santau Nusantara di Perlis. Saya tak tahu ada ke tidak nama tempat tu nama Santan. Ada tempat nama Santan sini. Saya bukan Perlis, saya tak tahu ada tempat nama Santan. Dan dalam jurnal tersebut menyatakan bahawa Santan merupakan tempat yang paling banyak berlaku aktiviti santau ketika itu. Siapa orang Santan minta maaf saya cuma sebut apa yang berada dalam jurnal sahaja. Sehingga kan terdapat kata-kata orang, perkataan santau berasal daripada santan santau. Asalkan nampak sikit sama pun orang kata, sehingga kan nak cakapnya terlalu kuatnya santau di tempat tersebut, perkataan santau itu dikatakan dipinjam dari perkataan santan, tempat di Santan. Dan sehingga kan mereka, kalau kita cerita dari sudut santau hakikat, santau hakikat ni ialah santau yang dia tidak beza hakikat dengan hikmat. Adalah santau hakikat, dia tidak menggunakan sebarang pertolongan jin dan syaitan. Dia tidak ada penglibatan makhluk halus. Kita sebut tadi kan, di antara ciri-ciri sihir kena ada ritual, kena ada bacaan mantra, dan juga adanya wasitah, iaitu jalan tengah. Antara wasitah dia apa? Ikatan-ikatan dan juga pertolongan bantuan jin dan syaitan yang diseru bersama iktiqad bahawa dia akan datang. Yang antara lain juga ialah ianya ada at-tanjim, aktiviti melihat pergerakan bintang-bintang untuk meramalkan benda yang macam kita kata bomoh ni kan, kalau semua bangsa semua ada amalan perbomohan dia orang. Macam tadi saya dengar Kapten sebut ada yang membayangkan 2012 adalah sebagai 2012 betul, 2012 adalah waktunya hari kiamat. Sebenarnya kesemua teori-teori 2012 adalah kiamat diambil daripada bomoh. Bomoh mana? Bomoh kalau kita baca, saya selalu melihatlah, selalu menonton tentang bangsa Mayan ataupun Aztec. Bangsa Mayan dan juga civilization of Aztec di Mexico, yang mana mereka membayangkan syaman mereka, iaitu diorang punya bomoh-bomoh mereka membayangkan benda-benda masa hadapan menggunakan 12 ba'aktun. 12 ba'aktun ni adalah di antara sipir mereka dalam meramalkan segala bentuk pergerakan bangsa mereka, dan juga benda dia punya ramal tu sampai tahun 2012 tau. Diorang dah zaman berapa dulu sampai 2012 sampai ramal berdasarkan kiraan 12 ba'aktun. Sipir ba'aktun, diorang tu memang syaman dia tahu kiraan ni. Dia ada satu batu, dan batu tu masih ada sampai sekarang di museum pun ada. Batu tersebut digerakkan mengikut kiraan bintang-bintang. Jadi manusia zaman dahulu di dalam membayangkan masa hadapan dan juga di dalam membuat perkara dalam kehidupan mereka, membuat keputusan dalam kehidupan mereka, mereka menggunakan bantuan-bantuan perjalanan bintang dan orang-orang yang telah mati dan juga jin dan syaitan sebagai suatu interaksi antara dunia hidup dengan dunia mati. Jadi berbalik kepada amalan di Nusantara, kalau santau tersebut adalah santau hikmat, dia ada penggunaan jin dan syaitan. Santau hikmat ni, tapi santau hikmat ni barang dia kena masak dulu. Dia kena masak dulu barang dia. Dia ada 3 unsur. Satu, benda dia akan ambil benda-benda yang menjijikkan. Sama ada kuku-kuku orang, kuku apa DNA orang yang dia orang nak ni lah. Kena kan tu, dia kena cari orang tu punya sama ada helaian rambut, ketipan kuku, ataupun dia akan pakai hirisan gading. Dia letak barang-barang macam itu. Kadang-kadang mereka akan letak cicak pun ada. Kau tak ada kerja ambil cicak pergi letak dalam tu kan, cicak. Kerana cicak mereka percaya dia ada unsur racun, maka mereka letakkan cicak lah, letakkan apa benda-benda yang kotor. Satu. Kedua, mereka akan letak barang-barang yang berbentuk miang. Antaranya buluh, miang buluh. Dia pakai yang tu, pakai miang buluh. Dia pakai juga kaca-kaca yang mereka tumbuk-tumbuk jadi kecil, bagi dia berbisa. Jadi benda-benda yang berbisa, benda-benda yang miang ni mereka akan cari. Akhir sekali mereka akan tumbuk bagi dia lumat jadi macam serbuk. Tapi nak bagi dia lagi powerful lagi, dia akan ambil tanah selut.
daripada tempat, syarat dia kena tempat tersebut tempat yang berpenunggu. Diorang ni dah biasa main dengan jin setan, jadi dia tahulah tempat mana ada penunggu ni. Tak ada masalah untuk diorang nak cari tempat berpenunggu ni. So diorang pergi cari tempat yang berpenunggu, dan tanah selot daripada tempat yang berpenunggu tersebut mereka ambil, dicampurkan. Tapi kalau yang guna tanah selot ni, dia punya kesan dia, orang tu boleh mati. Ini jenis dia sebelum dia dicampur dengan bahan-bahan tersebut, dia masak macam mana dia masak, dia letak dalam tempayan, dia gaul dengan tanah tu tadi, dia letak dalam tempayan, dan syarat keilmuan dia kena masak selama 40 hari. Dia kena biarkan selama 40 hari. Nombor 40 ni benda biasa dalam ilmu perbunuhan. 47 ni biasalah. Dia masak selama 40 hari. Dan apabila dia telah termasak selama 40 hari, maka dia akan guna secara 4 cara unsur yang saya sebutkan tadi. Mereka akan sebarkan melalui itu. Dan kalau dia nak tambah lagi, bagi orang tu bagi bodoh betul, tunduk betul, dia akan gunakan binatang-binatang yang bersifat menunduk, bersifat bodoh. Dia punya organ dalaman ni dia akan campurkan bersama dengan serbuk tadi. Di antaranya ialah, pernah dengar tak tuan-tuan, kalau diorang cari kura-kura melintas jalan selamat? Kura-kura tu syarat dia kena yang melintas jalan tu selamat, tak kena langgar kereta. Atau kura-kura tu dia punya organ dalaman dia tu, sama ada hati dia ke hempedu dia, kau kena ambil kura-kura tu punya hati dah hempedu. Ini saya sebut berdasarkan jurnal, ni jurnal USM ni. Jurnal USM hasil temu bual dan hasil lawatan tapak mereka ke tempat tersebut, dan mereka rekodkan dalam jurnal. Dan benda ni bukan benda yang direka cipta, memang melalui kajian. Jadi bila mereka masakkan, diambil kerana sifat kura-kura ni sifat menunduk. Jadi mereka ambil itu dan mereka masuk itu dan mereka gaulkan sekali, dimasak. Dan selalunya santau hikmat ni, 2 kemungkinan orang tu kalau dia kena. 2 kemungkinan. Sama ada dia jatuh sakit, dia boleh sembuh, ataupun dia tak jatuh sakit, dia terus mati. Dia punya powerful dia, orang ni akan terus mati. Tetapi kalau kita katakan, kalau kita sebut mentera-mentera pun bersama. Kalau kita biasa dengar dulu, orang selalu sebut satu riwayat yang agak dhaif dalam satu kisah sirah, iaitu Ali ada menggantikan tempat tidur Nabi SAW sebelum Nabi pergi ke Madinah. Jadi dikata ada riwayat mengatakan Ali menggantikan tempat tidur tersebut. Kalau di belah Nusantara ada sambungan hadis tu. Dia macam Marvel dengan Avengers juga, cerita ada sambungan. Kalau di belah Nusantara, kalau kita cuma dengar Ali menggantikan tempat tidur, tetapi di belah Nusantara adanya riwayat yang mengatakan bahawa Nabi ada meriwayatkan kepada Ali mantra hilang daripada pandangan. Dan mantra tu lah mantra bahasa Melayu yang sangat macam kita selalu sebut lah. Kalau mantra bahasa Melayu kata, hey si pelik bin apa, si mawar putih, dia sebut benda-benda macam itu. Ini Nusantara punya pun ada riwayat version diorang punya. Belah Nusantara ni punya hebat, ada riwayat hadis sendiri diorang. Dan riwayat tu lah riwayat mantra. Jadi kalau kita ikutkan antara kita katakan, kalau selalunya kalau kita tengok macam Ustaz Asri sebut tadi, saya setuju. Kerana innama syaitan yuridu bukumul innama syaitan yuridu ayyuqi'a bainakumul adawat wal baghdha. Sesungguhnya syaitan ni dia nak apa? Menerbitkan rasa permusuhan di antara kalian yang saling bersilaturahim, yang saling erat ni dia akan selalunya memang macam Ustaz Asri sebut tadi, sama saja. Kata bukan orang jauh. Benda yang bukan orang jauh dia dah biasa dah kita dengar. Kerana itu yang syaitan nak, menyebabkan perpecahan. Dan selalunya kita bila kita dengar kaedah-kaedah sihir ni semua, kita jangan rasa takut lah. Apa kita boleh amalkan benda yang sunnah. Sebab kebanyakan orang Melayu ni, bila dia dah kebanyakan dia orang semua ni datang ke Bomo ni semua sebab dia nak putus asa. Kata apa, guna jalan ustaz, semua dia nak guna. Nak pergi apa, Darul Syifa, Darul tu, Darul ni, semua Darul dia dah pergi dah. Kata ustaz cakaplah apa Darul pun, semua Darul saya dah pergi dah ustaz. Jadi bila benda tu dia dah tak rasa adanya harapan untuk semua lagi, maka al-luju', mereka akan pergi kepada golongan Bomoh.
Jadi apa yang kita boleh sebut? Kita janganlah takut terhadap perkara-perkara tersebut. Kuatkan iman kita di atas al-kaidu syayatin, iaitu di antara tipuan syaitan dalam bentuk iblis dengan mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana ada Nabi sallallahu alaihi wasallam benda yang basic-basic je. Kalau penyelesaian ni semua benda sunnah ni semua benda basic. Dia tak perlu kau nak kena betapa gunung tu, gunung kat Melaka tu apa nama tak. Gunung apa Kinabalu kau nak betapa, tak ada. Benda basic saja. Antara yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam sebuah hadis riwayat Muslim dan juga dalam Bukhari dalam Adab Mufrad. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut kata apa? Ma min salasatin fi badwin aw fi qaryatin, dalam satu kampung atau satu kawasan, la taqamu fihi musallah illa stawaz alaihim syaitan. Kalau satu kampung tersebut tidak mendirikan solat, ada ulama membahas sebagai solat jemaah, sebab dia 3 kan, 3 dan ke atas di sisi Arab adalah benda yang jamak. Tidak mendirikan solat jemaah, istahwaza alaihim syaitan. Syaitan akan mengenakan sihir dia ke atas mereka kalau mereka tidak berusaha mendirikan solat jemaah di satu kawasan kampung. So apa mafhum mukhalafah kepada hadis tersebut? Dia punya back dia adalah kita katakan melazimi solat jemaah saja dapat menghapuskan syirik-syirik dan kaidu syaitan ini, iaitu amalan-amalan syaitan dan perburuhan tersebut. Kita cuma mengelazimi solat jemaah saja, insya-Allah. Mengelazimi solat jemaah, dan juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis Bukhari ada sebut juga seorang yang membaca ma min abdin yaqulu fi kulli sabahin wa fi kulli masa'in bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis samaa'i wa huwas samiul alim. Kerana golongan-golongan orang Melayu ni, bila dia dah rasa dia pergi ke bomoh, dia sakit pun dia jumpa bomoh kan, dia dah sakit pun dia ke bomoh, so bomoh akan ajar pun rawatan dia pun ikut bomoh lah, ikut rawatan yang pelik-pelik lah. Antara rawatan santau yang digunakan oleh bomoh-bomoh adalah mereka akan tepukkan daun nangka kat belakang badan dia. Dan ada juga jenis bomoh, dia akan masukkan daun nangka ni, dikepil, dia masukkan dalam mulut bagi orang tu telan. Tak bergetah benda lah tu kalau dia telan kan. Tapi dia telan ataupun dia tepuk dengan daun nangka tu. So kita katakan, pertamanya apa yang saya boleh katakan sebagai pengakhiran sedikit, iaitu pertamanya kita kena cek ahli keluarga kita. Adakah ada lagi ahli keluarga kita yang masih ada mengamalkan asy'awazah wa syayatin, kita kata perkara-perkara syaitan dan perburuhan ini. Kalau kita katakan kita sebagai kelompok yang melaungkan sunnah, tapi ada ahli keluarga kita yang masih lagi membuat perkara tersebut, maka di manakah laungan sunnah kita tersebut? Kita kena pastikan ahli keluarga kita dahulu, zawil kurba dahulu, iaitu orang yang meminta talian darah dengan kalian dahulu. Kalau kalian pergi belajar sunnah bagus, tapi kalian terlupa untuk dakwah ahli keluarga yang masih terlibat dengan perkara-perkara syaitanan ni, maka belum cukup lagi pengajian. Kerana mengaji itu mesti disekalikan dengan pengamalan dan dakwah. Kena ajak orang buat perkara baik dan juga menghalang daripada perkara-perkara yang mungkar. Dan mungkar yang terbesar adalah syirik kepada Allah. Sekian. Alhamdulillah, terima kasih kepada yang berbahagia Fadilul Ustaz Daud di atas kupasan berkenaan dengan beberapa bentuk perbomohan yang sering berlaku di alam melalui kita ini. Jadi termasuk juga yang Ustaz Daud sebut tadi ni, Santan ni dekat aja dengan Masjid Alwi ni. Dia kurang dalam 5 ke 2 kilometer aja kan. Tapi sejarah itu tetap sejarah lah, alhamdulillah. Jadi sebab tu dengan usaha yang dilakukan oleh pihak berkuasa agama kita hari ini, alhamdulillah, rata-rata di Perlis ni masing-masing sudah pun mula menunjukkan kematangan, cerdik, dan mudah-mudahan sebaran ini membawa kepada seluruh Malaysia dan seluruh dunia agar aktiviti bomoh ini dapat dihapuskan, kerana ini tertentu membawa kepada kesyirikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya juga bila dengar kupasan tadi tu tanya jugalah satu bomoh yang official rasmi di Malaysia ni. Apa nama tu? Bomoh teropong. Kan ya, dia dapat datuk ke apa tu. Kan hebat dia cari MH300 dan sebagainya kan. Walaupun di zaman ini pun masih lagi berlaku juga aktiviti-aktiviti, bukan secara sunyi-sunyi ni, terang-terang. Ada live, ada juga yang buat liputan dan sebagainya. Mudah-mudahan kita doakan Allah Taala bagi kita semua hidayah. Jadi sebagai penutup buat bicara forum kita pada malam ini, pada petang ini malam, kita nak pergi kepada yang bahagia Kapten Ustaz Kapten Asri. Jadi Ustaz, sebagai mungkin secara penutupnya ialah mungkin Ustaz boleh juga kongsikan tentang satu istilah yang famous hari ini, disebut uskun. Seperti yang saya sebutkan tadi, bomoh ni kadang-kadang dibaluti dengan agama, dan yang buat ni kadang-kadang dia
arif, baca Quran, pandai hadis pun pandai, pakaian serban, sunnah dan sebagainya. Tapi membuat rawatan menggunakan alternatif yang tidak syar'i. Mungkin Ustaz boleh kongsikan tentang itu. Silakan Ustaz. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Muslimin muslimat. Istilah uskun ni sebenarnya dia famous di Indonesia. Gabungan antara ustaz dan dukun. Dan kita dah nak kena mula guna di sini juga. Sebab istilah ini memberi satu jenama buruk sebenarnya. Kerana ada golongan bomoh yang dia menggunakan title ataupun jenama ustaz ni. Bahkan dia bahasakan diri dia ustaz. Pada masyarakat Melayu, biasanya ustaz ni orang yang belajar khusus dalam bidang agama lah. Tapi sekarang ni bomoh pun dipanggil ustaz. Bahkan dia sendiri menyebut dirinya ustaz. Kenapa berlaku begitu? Sebab pada pandangan masyarakat biasanya ustaz ni one step higher. Kan? Duduk dalam pandangan masyarakat. So dia nak benda tu. Kan? Walaupun sebenarnya kalau kita tengoklah, dia ni yang lawan dengan Ustaz Makno Dros tu, ada sekali tu dibaca Quran. Sejujurnya saya rasa anak saya darjah 1 lagi bagus pada bacaan dia. Tapi dia bahasa diri dia ustaz. Dalam live ustaz rasa wah, lain macam dia punya ustaz tu. Jadi uskun ni kalau di Indonesia, saya suka dengan seorang ikon lah. Dia pesulap merah. Kan, pesulap merah. Semalam saya tengok ada orang pakai pesulap hitam pula. Dia telah membuktikan penipuan uskun-uskun di Indonesia ni. Yang boleh buat macam tu, terbakar. Dia tunjuk teknik bagaimana penipuan. Kemudian ambil parang tak jadi apa, dia tunjuk penipuan-penipuan tersebut. Kemudian yang tolak angin tu, yang tolak angin tu, tuan-tuan, ni pengakuan jujur ni. Saya masa sekolah menengah dulu pernah belajar beberapa silat yang memang ada tolak angin ni. Dulu kan. Jadi ditakdirkan oleh Allah, saya tak boleh nak jadi tukang serang tu. Saya boleh tolak angin je, jujur memang saya boleh tolak angin tu, sungguh. Tapi tukang serang saya tak boleh. Sebab dia tukang serang ni, dia kena ada baca satu ayat untuk jadi marah. Dia yang pergi, tuan-tuan nampak serang tu, dia bukan kosong tu, dia ada baca ayat dulu, dia jadi marah. Marah ni unsur apa? Jin syaitan ni. Jadi sama-sama dia memang boleh jadi. Memang tolak tu memang jadi. Tak kira yang serang tu pakai parang, bukan berlakon. Memang betul. Tapi sesama dia ada bacaan dia. Tuan-tuan, kalau orang lain buat, dia tak jadi. Untuk membuktikan kata-kata saya ni, tuan-tuan pergi geng-geng silat main macam tu, tuan pergi tempeling tok guru dia, mesti kenanya. Tapi jangan guna nama saya pula. Serang saya kan. Mesti kena. Sebab yang kosong ni dia tak ada apa unsur-unsur jin dan syaitan yang pergi marah, dan dia memang tak boleh tolak. Okey. Jadi kita haraplah kalau di Malaysia ni ada ikon yang boleh jadi macam pesulap merah ni. Macam saya tak boleh sebab tak glamour. Kena macam Bro Amin Idris ke kan, dia selalu pakai apa, Iron Man kan, dia pakai coat pink apa kan, kita pesulap pink kat dia. Jadi kita perlu untuk mendedahkan uskun-uskun yang berbohong ni. Di implikasi dia besar. Sebab kalau tuan-tuan tengok yang live uskun-uskun ni, dahsyat, ribu. Saya kalau buat live, tuan-tuan, tolaklah yang hak glamour-glamour Dr. Rora ni. Saya kalau buat live, awal-awal 10, lepas 5 minit tinggal 5, lepas 10 minit cakap seorang-seorang. Tapi uskun ni tuan-tuan ribuan sampai habis. Bayangkan betapa kesannya.
Kan? Jadi uskun ni tuan-tuan, saya bila kita cerita tentang uskun ni, saya nak letakkan beberapa, sebab masyarakat kita kadang-kadang keliru. Sebab uskun ni dia awal-awal Bismillahirrahmanirrahim, kata betul ni Bismillah, kan? Kemudian dia kata yang sembuhkan adalah Allah, bukan saya. So perkataan-perkataan ini yang kadang-kadang menipu. Kita tidak melihat ciri-ciri, tapi kita melihat apa reaksi pada awalnya, kan? Kadang-kadang Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma, hak tengah tu tak bunyi, kan? Hak tengah tu tak bunyi. Bunyi Bismillah, lagi tengah tak bunyi, kemudian selawat. Lalu kita menganggap takkan salah, Bismillah pun baca, selawat pun baca, kan? Okey, kemudian dululah saya keliru. Sebab oleh kerana saya terlibat dengan yang beberapa silat yang jenis-jenis macam ni, saya juga pernah ikut dengan seorang perawat tu, kan? Pernah ikut seorang perawat. Ada beberapa yang saya senaraikan, saya terfikir kenapa ada pelbagai kaedah buang jin ni antara perawat-perawat. Ini antara yang saya fikir, kenapa macam-macam amalan yang disuruh buat katanya untuk halau jin, untuk nak pagar rumah. Kalau orang tanya, ustaz boleh tolong pagar rumah, saya kata saya bukan kontraktor. Kena cari kontraktor pagar rumah, kan? Kenapa dulu bila tok nenek kita dikatakan ada bela hantu raya, anak cucu kena sambung bela pula? Ini yang saya duk fikir, kan? Sebab benda-benda yang bila kita kita selalu berfikir ni, kita akan cuba untuk mencari jalan keluarnya, mencari kebenaran. Melainkan orang yang malas untuk berfikir dan dia taksub dan dia pegang dengan apa kesalahan yang dia telah pegang selama ni. Kemudian kenapa perawat baca Quran, kemudian dia kata aku bakar engkau, kemudian hak jin, oh panas. Kenapa ya? Okey, zaman sekarang kalau tuan-tuan tengok, sekarang ni moden kan, video banyak. Tuan-tuan tengok perawat yang beragama Hindu, perawat agama Kristian, Buddha ataupun apa agama, tuan-tuan sama je spesies dia, sama je. Kalau yang Hindu, ayoma, sama je. Betul tuan-tuan. Tuan-tuan tengok agama apa pun sama. So apa istimewanya? Apa istimewanya? Okey. Kemudian kenapa tak ruqyah lagi, dah kerasukan? Pernah saya sebut, saya pernah ikut, kan? Ada seorang wanita tu, dia bawa kawan dia. Dia kata kawan dia ni ada orang hantar apa jin masuk badan. So hak tukang rawat ni baru nak baca je, hak tukang bawa tu meracau dulu. So senang je, perawat kata sebenarnya dalam badan kamu pun ada orang hantar. Senang je, kan, conclusion dia. Okey. Kemudian benda-benda yang saya fikir ni, kalau ditanya pada 10 perawat, maka kita akan dapat 10 jawapan. Kenapa mereka menjawab berdasarkan pengalaman, pemerhatian apa yang mereka lalui selama ini, bukan menjawab berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Baik, berapa minit Ustaz? Ada lagi kan? Boleh eh? Boleh. Saya nak sebut tentang sebab kita nak bagi beberapa tips. Sebab kita perlu buat disclaimer, kita tak menuduh semua. Sebab ada yang mengamalkan ruqyah syariah ni, kita kata it's okay, kan? Kita cuma nak bagi ciri-ciri ni supaya kita dapat faham dan ada jalan keluarnya. Pertama, jangan tertipu dengan perwatakan uskun. Kadang yang ni kita tertipu ni, kita tengok dengan pakai jubah, serban pula tutup sebelah telinga tu, tahu, oh bagus ni. Kita kata, tuan-tuan, betul tak masyarakat Melayu ni bila tengok pakai jubah je dia rasa hebat? Betul tak? Betul kan? Tuan-tuan mengaku je lah betul. Tuan-tuan pergi RNR, ada 2-30 orang nak solat, kan? Kemudian kita nak cari imam, tengok muka semua macam tak jernih je. Tiba-tiba ada mamat seorang pakai jubah. Tuan-tuan nak tolak siapa? Si itu jawapan. Padahal mamat ni bapak mertua bawa balik umrah, hadiah jubah, dia pun tak pernah pakai. Once dia pakai, tuan-tuan nampak dia hebat terus. So selagi persepsi dalam masyarakat kita nampak begitu kehebatan, so uskun ni dia boleh gunakan,
kan. Dia pakai jubah, pakai serban kan. Akhirnya baru tahu saya pun bomo temberang macam yang Doremi kan. Jadi benda ni perlu kita ambil perhatian, jangan mudah tertipu dengan perwatakan. Yang kedua, kalau mengaku tahu perkara gaib, tinggalkan. Dalam surah Al-Jin, wa annahu kana rijalu minal insi ya'udzuuna bi rijali minal jin fazaduhum rahaqa. Sesungguhnya orang ada lelaki daripada kalangan manusia yang minta pertolongan daripada jin dan menambahkan kesombongan. Pokok jin ni dia bertambah sombong untuk menyesatkan kita. Baik, kalau jumpa perawat-perawat macam ni, tinggalkan. Yang ketiga, perawat yang guna barang-barang macam Ustaz sebut tadi ni juga tinggalkan. Tuan-tuan, ada orang yang kadang-kadang kita terkeliruan, nampak dia macam menggunakan ayat Al-Quran dengan perwatakan dia okey, tapi dia mengaku dia boleh berinteraksi dengan jin. Di sini yang kadang-kadang kita terkeliru. Boleh bercakap dengan jin, boleh scan jin. Scan, ada 12 ekor ni. Scan jin dalam badan. Boleh rasa kehadiran jin. Boleh tembak jin, boleh sembelih, boleh bunuh jin. Ada video pakcik tu yang pakai jubah serban, tuan-tuan tengok. Had ni pistol cucu, piau 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 piau. Had orang dirawat tu, panas. Lalu orang yang datang tu, hebat pakcik ni, baru guna pistol mainan. Kalau guna pistol betul, lagi mati. Jin ni dengan orang mati sekali. Baik, jadi begitulah bagaimana kita tertipu dengan perwatakan uskun ni. Dia menggunakan penipuan-penipuan tersebut. Saya sikit lagi Ustaz. Sebenarnya boleh ke manusia merasakan, nampak kehadiran jin? Kalau kita tengok surah Al-Jin ayat pertama, qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Katakanlah ada sekumpulan telah diwahyukan kepadaku, sesungguhnya ada jin yang datang dengar Nabi Muhammad baca Quran, faqalu, dan mereka berkata sesungguhnya kami telah mendengar Quran yang sangat ajaib. Tuan-tuan, bila Nabi tahu jin datang dengar Nabi baca Quran ni? Setelah wahyu turun. Allah turunkan surah Al-Jin ayat pertama ni, baru Nabi tahu, dulu ada jin datang turun dengar Nabi baca Quran. Maknanya masa tu Nabi tak tahu. Dan sahabat pula tak ada timbul, patutlah masa duduk dengan Nabi tu cering bulu roma, jin datang rupanya. Tak ada isu tu. So kalau Nabi tak tahu, para sahabat tak tahu, macam mana bomo boleh tahu? Macam mana uskun ni boleh tahu? So persoalan-persoalan macam inilah yang perlu kita lontarkan supaya kita mencari jawapan yang benar. Walaupun dia kata hadis yang Abu Hurairah kan, hadis Abu Hurairah tu tuan-tuan, itu pun setelah jin bukan dalam bentuk asal kan, telah menjadi manusia, itu pun Nabi bagi tahu itu adalah jin dan syaitan. Nabi bagi tahu. Ada orang dia guna, jin boleh bubuh dalam apa botol apa semua, digunakan hadis yang Nabi tengah salat kan, Nabi nak tangkap jin kan. Tuan-tuan, hadis tu Nabi sebut fa amkanani Allah telah memberi kekuatan, maksudnya mukjizat pada aku. Itu bukan diberikan pada semua orang. Jadi dalil-dalil macam tu tidak boleh digunakan untuk tujuan-tujuan uskun ni. Kalau kita boleh faham, maka kita tidaklah mudah tertipu dengan orang-orang yang dia sebenarnya bomoh tapi dia adalah uskun. Wallahu ta'ala alam. Alhamdulillah, terima kasih banyak ke atas kedudukan dengan panel kita pada petang ini. Mudah-mudahan, saya fikir banyak lagi lah yang nak dikongsikan, tetapi di atas sebab kekangan masa dan betul lah jugalah kata Kapten sebut bab sihir dan momoh ni memerlukan seminar yang memakan masa, dan mungkin dalam ruangan ini mungkin sedikit banyak menyuntik semangat kita untuk lebih berwaspada, ambil peduli, ambil tahu, dan jangan mudah tertipulah dengan golongan-golongan yang melakukan aktiviti permomohan ni atas apa nama
nama atas apa nama agama sunnah ke, ini yang kita kena lebih berhati-hati. Kerana kita lihat dalam kitab Al-Kabair tuan-tuan, sesudah dosa besar yang pertama syirik, Imam Azami letakkan dosa besar yang kedua adalah sihir, dan ini menunjukkan beratnya dosa sihir ini. Bukan sekadar main tembok-tembok, main jambi-jambi ramai-ramai, tetapi bahkan mengundang kemurkaan Allah Ta'ala Azza wa Jalla. Jadi saya fikir sudahlah forum kita pada petang ini. Terima kasih banyak ke yang menonton, sama ada yang live di Permainan Tajrid ataupun di Sunnah, ataupun juga tuan-tuan yang berada secara fizikal di hadapan kita pada hari ini. Sekian, kita jumpa lagi. Aku lihat hadza wa astaghfirullahaladzim wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Muslim Majlis.